bukan modern, masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Yes. Pagi. Apalah. Udahlah main dua orang je. Jom ajak Ayu Sugi main lah. Jom. Saya dah cakap dah dengan dia tadi. Ramainya budak-budak cerita sekolah Sikit lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Yana. Ya. Kak Yana, Ayu Sugi ada ke? Kak Yana ada, Ayu Sugi tak ada. Ada. Jangan pegang. Tak baiklah. Kita nak ajak Ayu Sugi main. Boleh ke? Masuklah. Nak ajak Ayu Sugi main. Kita main sama-sama. Hai Kak Yana. Ayu cantik je nampak awak. Sama ke tak? Sama ke tak? Awak boleh tikam ke tu? Cantiknya. 20 sen je. Awak berdua masuk rumah kita orang, buka kasut. Kita orang pakai pula. Nak main. Kakak mesti nak ada level. Jom nak main. Nak main. 1, 2, 3. Mak! Mak kita sana. Sana. Sejuk mata memandang, damai mempesonakan, padi melambai-lambai, gadis di tepi bendang, walau panas membahang, tetap manis tersenyum riang. Ke kirilah, ai ke kananlah, ai inilah desa yang tercinta, ai menarilah, ai menyanyilah. Masakan cili padi, makan beramai-ramai, tusuk tawa mengilai, dan senja pun berlabuh, malam pula bertamu, dengar cerita atau nenek pun mula menjelek. Apa tu? Ke kirilah, ai ke kananlah, ai inilah desa yang tercinta, ai menarilah, menyanyilah, ai riangnya suara mereka, desa tercinta, desa yang tercinta, ai menarilah, ai menyanyilah, ai
Ya, cukup ceria. WHI hari ini di hari Isnin. Kami berempat, Siti, Mimah, Kak Yana dan juga Ayu Sugi akan menemani anda dengan pelbagai nostalgia bersempena dengan cuti sekolah. Dan tadi kan Fiza, Fatin, Sugi, lagu tu memang menggamit nostalgia sebab setiap kali, kalau Yana dulu kan, setiap kali cuti sekolah je, saudara-saudara, cousin-cousin yang dari KL, dari mana tu mesti akan datang ke kampung sebab Yana orang kampung. Mereka akan datang dan kita akan bergembira. Kita lah ayat bergembira tu. Tapi kita cakap tentang nostalgia cuti sekolah ni, ada orang yang dia untung sebab dia ada desa ataupun kampung untuk mereka kembali jumpa sanak saudara dan juga atuk nenek. Tapi ada juga dalam kalangan anda penonton yang mana nostalgia cuti sekolah anda ni memang kat rumah bersama dengan komuniti lah. Kalau kita tinggal di apartmen ke ataupun kita tinggal di mana-mana kawasan perumahan, musim cuti sekolah ni kadang-kadang kawan-kawan sekolah datang, mak kita masak pergi kerja kan. Kadang-kadang main congkak sesama, buat getah sesama, tak pun main masak-masak. Kalau Fatin macam mana? Masa saya dulu, sebab kita duduk dekat Bandar. Jadi cuti sekolah ni kita ada rombongan pergi Masjid Negara. Rombongan lah. Nampak baju rombongan awak? Tak ada, kita pergi rumah cousin kita lah. Mana? Cousin awak duduk mana? Dekat Penang. Masa kita dekat-dekat je. Awak cousin kita sepupu awak. Dia orang sepupu. Orang Bandar. So, kita, macam Sugi, kalau Sugi punya nostalgia? Nostalgia saya, kalau kat sekolah memanglah main semua. Bila time dah habis peperiksaan, Cuti sekolah. kami akan main congkak, batu seremban. Kat rumah pun ada cuti sekolah main batu seremban jahit sendiri. Curi beras daripada mak punya. Tapi itulah orang kata, kekayaan dari segi permainan tradisional yang kita ada tu kan. Bila cuti sekolah aja mesti akan main semula tu, nampak tu. Dia tengah ikat untai getah tu, main congkak, main cepek. Betul. Ini kalau kita cakap tentang permainan kan, kadang-kadang kita lihat anak-anak ni juga cukup kreatif. Macam-macam mereka boleh jadikan permainan. Batang aiskrim mereka dijadikan permainan, nama negeri buah binatang, buat cuti sekolah, slipper, tin dan macam-macam lagi. Okey, di samping kita bergembira, kita nak kongsikan tentang nostalgia di musim cuti sekolah ini, yang mana mungkin antara aktiviti-aktiviti yang kita lakukan bersama, ini juga nak kami kongsikan sesuatu berita yang telah berlaku pada malam tadi. Ya, betul tu. Kalau seperti mana yang anda tahu ataupun mungkin dalam kalangan anda telah melihat video yang tular di mana Blok 70 Flat Sri Sabah Ceras telah kebakaran telah terbakar, dan memang sangat mengerikan apabila kita melihat video ni sebab api sangat besar, dan ini antara yang mungkin kita boleh kongsikan bersama dengan anda di mana Fatin nak kongsikan. Ya, sebab semalam saya sempat jugalah tengok dekat live di TikTok. Saya pun sempat. Betul kan? Besar kan kebakarannya? Dan ini sebenarnya dakwaan daripada penduduk di sekitar itu, yang mana penduduk mengatakan yang ada orang main mercun sebelum kebakaran tu. Jadi punca mungkin tengah siasat lagi lah. Tapi kita kesianlah sebab cuti sekolah, perayaan dan sebagainya, ada insiden macam ni berlaku. Tapi ini sebenarnya yang kita perlu cakna. Memanglah orang kata main mercun, bunga api dan sebagainya itu adalah sebahagian daripada menyambut sebarang festivitis ataupun keraian. Ia lebih memeriahkan suasana, lebih menyeronokkan suasana. Tetapi apabila keadaan-keadaan seperti ini, faktor keselamatan tu perlu kita titik beratkan. Betul. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin boleh dijadikan peringatan buat kita semua. Tak kisahlah yang tinggal di apartmen ke, di flat ke, ataupun di rumah landed, di rumah bawah sekalipun. Faktor keselamatan ketika bermain dan bersama meraikan perayaan itu yang lebih penting. Okey. Jadi itu tentang perayaan. Dan kalau kita bercakap tentang perayaan, keselamatan diri dan sebagainya, hari ini saya kira masih lagi cuti umum bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina. Hari Sabtu lepas saya berkesempatan juga sebenarnya balik ke kampung arwah nenek saya. Arwah nenek saya ni berbangsa Cina. Jadi adik-beradiknya masih lagi ada. Jadi kita akan pergi tiap-tiap tahun untuk bersama dengan mereka. Jadi bertuahnya kita duduk di Malaysia ni sangat muhibah. Kita dapat meraikan perayaan yang ada di Malaysia ni. Itu pengalaman saya. Tapi nak bawa anda dan juga penonton-penonton untuk melihat bagaimana Datuk Nancy Fu ini menyambut sambutan Tahun Baru Cina. Jom kita saksikan paparan yang disediakan oleh wartawan kami, Syifa. Sambutan Tahun Baru Cina pastinya meriah diraikan di seluruh negara. Saban tahun, ini adalah saat yang paling dinantikan oleh Datuk Nancy Fu sekeluarga kerana dapat berkumpul bersama dengan ahli keluarga sambil bertukar-tukar cerita.
seperti biasa, kami akan berkumpul untuk berhari raya lah, samalah macam tiap-tiap tahun kan. Di mana yang apa saya pentingkan ialah keluarga bersama untuk menyambutkan Tahun Baru Cina. Jadi kebiasaannya Tahun Baru Cina pertama kami akan berkumpul, tapi bagi adat Cina, sebab saya perempuan wanita kan telah kahwin, jadi kita biasa ikut keluarga suami. Jadi kita celebrate dengan keluarga suami. Begitu meriah sekali lah kan, sebab semua datang dengan family-family, dengan budak-budak. Jadi yang minta angpau, ada yang kena bagi angpau kan, mengikut kedudukan mereka. Saya rasa dalam dulu kita sambut Tahun Baru Cina lain. Memanglah meriah dan lain kan. Kita dapat main mercun, kita dapat main bunga api. Jadi apa yang saya tidak dapat lupakan ialah bila nak sambut Tahun Baru Cina tu, mak pesan, you all jangan pergi tidur dulu. Saya kata, kenapa pula tak boleh tidur? Dia pesan kakak dengan saya, kata jangan, sebab ini adat budaya Cina di mana kalau mereka tidur lambat ya, mereka kena tunggu sampai pukul 12 pagi untuk sambut Tahun Baru Cina. That means you welcome the year kan, yang Tahun Baru Cina tu. Ini akan panjangkan umur bapa dan mak. Itu makna dia. Sampai hari ini panjangkan umur dan masih sihat lagi. Jadi itu saya memang satu peristiwa yang saya selalu amalkan. Tiap-tiap kali Tahun Baru Cina saya mesti bersama keluarga mak bapak. Hai, saya Nancy Fu dan keluarga ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina dan Kongsi Fatai. Kongsi. Wow. Betul ke tu main? Mima. Betul lah. Dia main tipu Hello, tak ada main tipu Ni tengok muka pun tahu main jujur. tak baik. Awak kenapa awak ambil? Okey, apa pun. Okey, ni saya nak bacakan komen daripada boleh. penonton. Okey, sedap you ubi kayu ni. Ubi kayu kan? Ubi kayu. Okey. Siti Kalsum mengatakannya, wah hari ini tajuk teringat zaman kanak-kanak dulu main batu seremban, lompat 0 point. 0 point, galah panjang, main guli. Bestnya zaman kanak-kanak dulu. Memang nostalgia betul. Cik Endut pula mengatakan yang masuk sawah menggagau ikan keli. Main ting-ting, mandi sungai. Okey, saya dulu memang selalu main ting-ting. Bestnya. Lepas tu mandi sungai tu pun betul juga. Macam saya orang Perak. So selalu pergi dekat Cepor, Cemor untuk mandi sungai dengan cousin semua. Okay. Memang sangat seronok. Siti dengan Mima mandi sungai tak? Tak ada di kampung. Tapi tak apa. Lain orang ada lain pengalamannya. Tadi Ayu Sugi cakap kita main tipu, tak baik. Jahat dia ni. Mima cakap. Tapi tak apa. Ini yang pengalaman nostalgia cerita sekolah kan. Bergurau senda. Macam-macam perkara yang kita lakukan. Bukan sahaja bermain. Tapi kadang-kadang inilah masanya pulang ke kampung ataupun balik rumah nenek ni dengan makcik-makcik belajar memasak dan sebagainya. Apa nostalgia anda? Kongsikan bersama kami di Wanita Hari ini. Kita nak berehat seketika. Lepas ni kita nak suruh Ayu Sugi memang tersuruh. Kita tengok lepas ini. Kita battle 4 orang. Kita training dulu lah Training. Wow. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Musim cuti sekolah pastinya dinantikan oleh setiap pelajar, apatah lagi kanak-kanak. Tentunya, pelbagai aktiviti sudah dirancang oleh ibu bapa bagi membawa anak-anak bercuti pulang ke kampung mahupun pergi beriadah. Berbeza dengan zaman kanak-kanak dahulu, selain pergi beriadah dan melancong bersama keluarga, bermain permainan tradisi juga antara aktiviti yang dinantikan. Tambahan pula, kebanyakan permainan ini juga tidak memerlukan kos yang tinggi sekaligus memudahkan untuk semua bermain bersama. Antaranya seperti bermain guli, congkak, baling selipar, gelang getah, main lawan gasing dan batu seremban.
Permainan tradisional ini wajar diketengahkan agar generasi muda dapat merasai keseronokan bermain supaya ianya tidak lupus ditelan kemodenan zaman. Sikit lagi, Wak. Tadi dah berapa dah? Dah 12. Hebat jawab. Itu macam nak tanya Robby. Kita kalahkan Sugi. Berat ke, Wak? Awak ingat senang ke berat tau? Okay, kita main rumah terbakar. Rumah terbakar, Wak. Rumah terbakar, Wak. Okey. 1, Rumah 2, terbakar 3. panggil bomba. Ini sebenarnya kan nak kongsikan bersama dengan anda. Main untai getah yang mana Siti dan Mima Kenderaan berat luar kiri. bermula dengan untai getah. Untai getah? Mungkin. Okey, Sugi. Kita bersama dengan Erma Fatimah Zahra, Ahmad Zaharuddin dan juga Nur Huda Muhammad Yusof yang hari ini nak kongsi dengan kita semua macam mana nak untai getah ni. Hai. Okey. Kedua-duanya. Siapa nak cerita dulu macam mana nak untai getah ni? Saya boleh ceritakan. Okey. Silakan. Untai getah ni dia terbagi kepada dua jenis. Okey. Satu Okey, yang macam ni. Okey. Oh, yang comel-comel. Saya suka yang macam ni. Kan cantik, tebal sikit. Yang satu lagi panjang-panjang macam tu. Okey. Tapi kan, sikit kan Sugi kalau awak nak tahu kan. Cuba awak pegang yang tu. Okey. Okey, beza kedua-dua ni kan. Kalau awak tengok yang ni lagi tebal kan. Betul. Jadi sebenarnya ni lagi susah dia nak putus. Sebab tengok tu, dia orang main tu, ya Allah. Ganas sebenarnya. Baik, tapi kalau bagi Erma dan juga Nur Huda, anda berdua masa kat sekolah memang suka main ataupun tidak? suka. Kalau antara banyak-banyak permainan tu, antara mutakhir paling suka dan agak susah orang takkan nak. Power ke tak? Boleh tahan Tapi kan dulu saya, apa yang mengagumkan saya, rakan-rakan saya yang pakai baju kurung, dia lah dia pakai tracksuit kat dalam tau. Tapi dia punya power memang macam Siti Mima. Ya, betul. Lompat-lompat. Wow. Okey. Dan saya pun, antara memori saya adalah mak saya selalu berkongsi kisah-kisah nostalgianya. Dulu-dulu, masa mak kat sekolah, mesti ada je kisah dia bermain ni, bermain tu. Dan awak ada tak Umi awak berkongsi kisah seperti itu? Umi dulu dia selalu cakap main rounders, main tujuh selipar. Okey. Itu antara orang kata permainan yang boleh dikatakan turun-temurun jugalah kan. Sebab daripada zaman mak ayah kita dulu pun dia dah mula main. Betul. Tapi mungkin sama sekarang ni kan Sugi, adik-adik kita kurang tahu tentang permainan ni sebab ialah di era globalisasi ini dengan gadgetnya, permainan komputernya, gamenya dan sebagainya, itu yang membuatkan permainan-permainan tradisional ni macam mungkin sedikit dilupakan lah. Okey, tapi untuk main untai getah ni kita ada 0 point. Okey, mungkin boleh cerita sikit tentang rules nak main 0 point ni. Okey, untuk permainan 0 point Okey. melompat getah, kita memerlukan 3 pemain. Okey. Which is 2 orang untuk pegang tali ke ujung dan juga seorang untuk bermain. Okey. Tapi nak lagi fun kalau pemain yang untuk melompat tu lagi ramai. Lagi ramai lagi fun. So dia akan bagi gila-gila untuk bermain. Okey. Lepas tu untuk step dia untuk level dia untuk pegang getah ni. First kali daripada bawah kaki. Dia bawah kaki and next kita sampai ke ujung. Pinggang. Okey. Lepas pinggang kita boleh bermain gunakan kaki. Lompat guna kaki. Okey, Baik. Kita akan ke dada, ke telinga dan kepala. Okey, ya. Korang buat apa tu, Siti Mima? Awak terus saya kena boleh ke tu? Itu macam tak bergerak je daripada tadi. Macam masih di situ je. Kenapa? Ni berhadapan, lepas tu kena bergusti ke? Okey. Lepas tu kita tak boleh lepas kan? Awak jangan lepaskan saya. Imam macam tak membantu. Ya, betul. Okey. Tapi dia kena lompat lah. Tolong panggil bomba. Awak kena turun slow-slow. Awak panggil bomba. Pernah tak anda bermain antara permainan itu dari main? Berat tak, Wak? Tipu tak pernah kan? Lagi tinggi tu lagi bahaya kan? Tapi kan, sekejap. Siti, Mima, itu apa tajuk dia? Ini apa permainan ni? Tajuk, Kaki hantu. Kaki hantu, Wak. Apa dia? Kaki hantu. Tajuk. Okey, baik. Sambil-sambil kita bersimbang ni, Yana. Penonton WHI sudah mula pandai balance. bermain nostalgia. Wah, ada yang best-best ke? Ada, banyak. Okey, ini daripada Ami Nuruddin. Katanya, hai, saya dulu masa time zaman sekolah pergi main guli gasing dan laga laba-laba.
Plastik burung. Tangkap ikan memang selalulah kena marah dengan nenek dan makcik sebab tinggal dengan mereka dulu. Banyak ramai yang mengatakan mereka suka main guli, congkak, memancing, baling selipar. Wow. Banyak sebenarnya kan permainan-permainan yang boleh kita mainkan sewaktu musim cuti persekolahan ni. Dan kita juga sempat bertanya kepada orang ramai apalah agaknya antara nostalgia ataupun kenangan permainan tradisional dulu-dulu ke ataupun apa yang kerap mereka lakukan sewaktu cuti persekolahan dulu-dulu. Jom kita saksikan. Nak main tak? Cukup tak? Saya selalunya bermain-main dengan kawan-kawan. Saya akan bersama dia mengisi masa lapang dengan membawa dia ke melancong ke mana-mana tempat-tempat yang menarik kat Malaysia ni. Selalunya saya akan balik kepada nature untuk flashback zaman saya masa kecil lah. Balik ke kampung, menikmatilah pandangan kampung. Dan tradisi kita masa kita zaman muda-muda dulu, bawa anak-anak lah pergi mandi sungai dan balik ke kampung untuk menghirup udara kampung yang sekarang susah, especially ada pemandangan kampung sawah padi. Oh, kalau cuti sekolah zaman dulu kita nak raya. Kita nak pergi holiday kan. Kalau mak bapak kita dulu kan, kalau macam cuti sekolah je memang dah terfikir nak pergi pantai. Kalau zaman saya Tanjung India, Tanjung Keling kat Melaka. Kalau zaman dulu-dulu asal cuti sekolah je orang ingat nak balik kampung ataupun nak pergi berkelang dengan family kan. Macam-macam tu je. Bila anak cuti sekolah. Macam tu juga. Tapi kita lebih suka jalan dekat-dekat. Sekarang ni pergi berkelah, pergi sungai. Tapi kalau macam dulu balik kampung, sekarang tak ada balik kampung. Berkumpul kat rumah, suka pagi semua orang makan. Sabarlah. Macam salah tu saya buat ni Sugi. Sekejap. Okey. Okey, jadi. Jadi power. Jadi power. Okey. Kak Yana, cepat sikit. Kak Yana boleh, Kak Yana. Kak Yana gagal lah main game ni. Kak Yana, boleh lagi Kak Yana. Boleh. Tak apa. Ayu. Kita You can do it, Ayu. Cakap mulut dia. Walaupun salah. Okey. Kak Yana dah menang. Ayu Sugi boleh cuba lagi. Tapi Kak Yana tahu tak dia main apa? Mana dia tak tahu. Kita nak tanya kepada Cik Syafrizah Haris kita. Okey. Kalau kita cakap tentang kenangan-kenangan zaman persekolahan, di sekolah ni kan, ada banyaklah permainan-permainan dan tradisi yang menggamit memori. Mungkin Cik Syafrizah boleh kongsikanlah permainan yang sedang dimain oleh Sugi dan Yana dan apa permainan-permainan yang biasanya main waktu cuti sekolah. Okey. So seperti yang kalau kita lihat, ini namanya permainan ni kelereng. So kelereng ni sebab apa budak-budak zaman dahulu dia guna apa sahaja barang yang terpakai. Dia kreatif lah. Contohnya dulu kalau tin kita guna tin yang terpakai. Kutip je mak-mak punya, lepas tu kita susun-susun main. Jadi je. Betul tutup oren contohnya. Tudung oren tu getah-getah ni. Getah-getah belacan. Tepi. So buat getah. So buat gelang. Dulu-dulu punya permainan lebih kepada kreatif anak muda. Tapi perasan tak? Kalau kita tengok orang main dekat setiap negeri atau daerah dia sama rule je. Walaupun dulu komunikasi kita tak ada media sosial, tak ada media sosial, tak ada apa-apa tapi boleh sama. Kalau perkataannya rounders satu tempat rounders. Tapi mana ada dalam international guna rounders? Rounders tu memang saya memang favorite saya. Lah. Yang kutip bola tu saya. Tapi saya nak tanya juga, setiap daripada apa bahan yang terbuang kita buat, bukan sahaja bahan terbuang ataupun kreativiti kita, dia menguji juga tahap fokus kita dan sebagainya. Ya, betul. Kita nak orang kata bawa kepada zaman sekarang ni dah tak ada dah kot kan, Cik kan? Okey, itu sebabnya wujudnya kami dari Guli Gang lah. Guli Gang ni sedikit sebanyak kita menyumbang lah sebenarnya untuk permainan lama-lama ni untuk terus diwarisi. So kita banyak buat event kerjasama dengan Motek, dengan JKKM Selangor untuk kita martabatkan. Inilah usaha kecil kita lah untuk mengenalkan permainan tradisional. So selain tu Guli Gang ni kita buat team building, event-event company, dinner company. Tapi nak tanya juga, kalau kita lihat generasi ataupun anak-anak pada zaman sekarang, kan dia mungkin ada sedikit perbezaan dengan zaman kita dulu. Sebab sekarang ni accessibility kepada permainan-permainan lebih moden, e-games lah, permainan video game, tengok TV. Kenapa dia slipper tu balik kat saya?
Nampak? Berdendam ni. Dia nak rasa dendam ke? Okey, tapi kalau kita lihat zaman hari ini, walaupun ada kan aktiviti permainan macam ni, macam mana kita nak menarik minat generasi anak muda zaman sekarang ni? Okey, tidak dinafikanlah zaman sekarang yang penuh dengan pancaroba ni, zaman milenium. Semua kanak-kanak hanya bermain gadget lah, terutamanya main game. Dia memang susah. Okey, inisiatif kita masuk sekolah-sekolah, sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah menengah, kita masukkan sikit subjek untuk pendidikan jasmani diorang. So saya tak langsung daripada anak-anak ni, adik-adik ni daripada sekolah rendah dah ada awareness lah, ada kesedaran tentang permainan ni. Betul. Adalah pendekatan, sekurang-kurangnya dia tahulah kalau mak kita kan cerita, dia kenal lah kan. Ya, betul. Okey. Dan tapi sekarang ni kan mungkin ada cabaran juga untuk ibu-ibu. Kadang-kadang anak nak keluar, anak tak nak duduk rumah. Tapi mak-mak ni macam, tak boleh, bahaya, panas lah, kawan dengan siapa dan sebagainya. Untuk cuti sekolah, sebenarnya kebebasan dekat kampung tu yang kita nak kan. Ya, betul. Tidak dinafikanlah zaman sekarang macam Cik cakap tadi. Memang kita takut anak-anak bermain panas, bermain seorangan, kena ditemani oleh keluarga sebab mungkin environment zaman sekarang yang begitu agak mencabar dan bahayalah. Banyak kes-kes yang, tetapi apa salah bermain bersama keluarga lah. Jadikan aktiviti keluarga. Maksudnya penglibatan ibu bapa juga. Ya, betul. Adik-beradik, ibu bapa. Kadang-kadang nak tunggal kan, jadi ibu bapa lah kan. Ya, betul. Okey. Risau Kak Yana. Elok Kak Yana. Jangan jatuh kaki. Kak Yana. Kiri. Kak Yana. Kak Yana dua orang. Kak Yana. Kita main ni. Jangan. Okey. Cik Syafrizah, sama-sama tu mungkin Cik boleh kongsikanlah juga. Kalau Cik sendiri zaman kecil-kecil dulu kan, apa nostalgia cuti sekolah yang tak dapat dilupa? Kita main balintin, jangan main tu Kak Yana. Jatuh nanti Kak Yana. Kita ke sana. Apa antaranya, Cik Syafrizah? Salah satunya kita bermain 7 slipper atau 7 tin lah, kenangan. So seperti kita lihat, kita ada bawa permainan legend. Dia terror. Cik, power ke tidak? Kita main jarak jauh, paling jauh. Tentulah dia terror. Come on. Kalau ni semua kena jatuh. Dia boleh sampai OU. Yang tu jauh. Yang itu kalau tak sama dia boleh tersungkur. Okey, ini contoh. Okey, tak apa, dia nak ajar. Okey, silakan Cik Syafrizal. Okey, bagi ruang. Gaya kena gaya 2 slipper. Oh, 2 slipper. Tak apa, satu pun boleh. Hebatlah. Awak pula. Oh, maknanya dia punya trik dekat tu dia target yang paling bawah tau. Tapi dekat lah. Dia punya ni. Kena jauh lagi. Ini kena jauh lagi. Ini kalau zaman dulu, kalau sekarang ni nak dalam indoor macam bowling punya konsep lah kan? Ya, betul. Cuma sebenarnya untuk permainan 7 tin ni dia ada rules dia. Bukan sekadar baling saja sebenarnya. Baling tu tadi satu. Dan dia ada rules dia permainan. Orang baling tu kena susun balik. Lepas tu orang ada tim yang matikan orang cuba susun tu. Dia ada rule. Dia bukan setakat kita baling je sebenarnya. Ingat kan baling jatuh banyak jatuh menang. Macam mana kena mungkin 5 lawan diri, 5 atau 3 lawan 3. Okey, menariklah. Okey, bagi ruang. Ramai orang lagi suka. Yang ni main 5 orang. Siti, Mimah masa. Ini topak gegasi. Tapi kena hati-hati sikitlah. Muatan berat kali. Tapi saya kira sebenarnya kalau kita lihat permainan ni, dia sebenarnya memerlukan kerjasama. Betul kerjasama. Kerjasama dan orang kata kena ada ketua yang lead. Betul. Sama ada kita percaya ataupun tidak pada arahan yang diberikan. Betul ya, tak? Betul. Itu yang paling penting sekali. Itu sebab kita pun terapkan kepada macam company-company nak buat event, kita terapkan permainan sini untuk team building. Trust. Untuk kerjasama, untuk skill, ada untuk kepimpinan. Mungkin ada kreatif macam mana sebab lain orang lain cara dia. Okey. Tapi apa yang Cik bawa hari ini, mungkin ini yang selalu kita nampak. Ada tak yang macam lagi rare? Ada. Zaman dulu. Contohnya macam konda-kondi. Pernah dengar ke? Pernah dengar tapi tak ingat. Bukan pernah dengar, pernah main. Konda-kondi tu dia main satu lubang. Kayu dan kita congkel, orang lain cuba sambut. Okey. Alah, hari ni tak ada main. Ini apa tu yang pasir tu, yang congkel? Itu konda-kondi lah. Okey. Apa congkel? Dia congkel. Tolak kan? Okey. Lagi satu. Gasing lah, gasing. Okey. 7 slipper. Itu memerlukan kemahiran. Betul kan? Dan kita macam mana agaknya untuk kita nak mendekatkan selain daripada kita ada inisiatif untuk team building dan sebagainya, untuk cuti sekolah ni mungkin dia tak ada kelengkapan yang cukup nak buat, tapi sikit-sikit pun mungkin boleh lah ada kebersamaan antara kawan-kawan, jiran-jiran. Okey, sebenarnya dia konsep yang pertama daripada ibu bapa lah.
Ibu bapa kalau boleh sama-sama bawa anak-anak. Kalau paling basic pun kita contohnya tin ni kita boleh ambil di mana-mana. Betul. Slipper tu boleh kita guna slipper rumah, tak ada masalah. Betul. Tapi Cok, sebenarnya 7 tin dengan 7 slipper lain kan? Dia berbeza dia slipper dengan tin je. Oh, tapi konsep dia sama. Konsep dia sama. Elok-elok takut kepala. So kalau slipper tadi kita susun slipper. Susun slipper kan? Dan ini jadi susun tin. Rule dia sama. Kena 7 juga jatuhkan dan tinggikan balik. Tapi betul dia ada yang kena baling dekat orang kan? Itulah saya cakap tadi dia tim. Dia dua tim yang berlawan sebenarnya. Saya ingat bukan dulu, sekadar kita jatuhkan. Ini kalau 7 tin ni kita baling ke tin kan? 7 slipper tu lepas dah susun tu dah jatuh kan? Ambil kita kena baling kat orang. Lawan kita tu. Dia ada tim menyusun. Dia ada tim yang menahan daripada orang susun. Okey, tapi kan kita dah kongsikan tentang antara permainan-permainan ataupun kenangan-kenangan di zaman cuti sekolah ni kan dulu-dulu. Tapi mungkin ibu-ibu yang mungkin terfikir bolehlah di musim cuti sekolah ni kita nak kembalikan juga nostalgia dahulu ni untuk diterapkan kepada anak-anak kita. Kalau boleh Cik kongsikan Instagramnya kalau mungkin ibu-ibu nak belajar dan sebagainya. Okey, secara generalnya Guli Gang ni kita macam saya cakap tadi kita bagi awana ataupun kita menjalankan permainan tradisional punya game lah. Okay. So kita ada video-video, kita ada tools juga. Siapa yang nak, so ibu bapa boleh lah cari Guli Gang. Cuma type GULIGEN. Okay. So dekat Facebook sama, Instagram sama, TikTok pun ada. Okey. So type saja Guli Gang akan jumpalah. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Kita nak sambung main congkak. Jadi letak dulu sebelum ni. Okey, siapa yang mula dulu? Okey. Latali camplung. Oh tak, Mak Mina balik kampung. Saya ke? Awak Mak Mina. Awak. Okey, lepas ni okey. Kita berehat seketika selepas ini. Peluh Air ada dalam tong. Awak lagi. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Sayang di dalam raga sopan santun anak Melayu senyum apa dia orang buat tu? Itu kita panggil sebagai kasut untuk kurung. Satu permainan tradisional Melayu yang mana kita belah kasut untuk kurung tu jadi dua. Lepas tu kita ikat dengan tali dan pemain tu dua kaki ayam untuk menari dalam kasut terkurung. Nampak tak? Permainan ni dulu tak ada. Tapi zaman sekarang, permainan ni kita kena cek. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Pada satu permainan. Itu balangnya. Saya kira semua pun pernah merasakan walaupun kita jatuh sakit tetapi kenangan tu sampai sekarang kita ingat lagi-lagi dengan keluarga kita. Betul. Dan Mimah walaupun kita berdua membesar dalam zaman 90-an tapi boleh sangat berkait ataupun relate dengan video-video yang dikongsikan tadi yang main paper tu yang buat kata main pemadam kan, main snap lah happy family dan sebagainya. Baik. Dan ada juga komen-komen daripada penonton. Okey, komen-komen sangat-sangat menarik. Kita rasa dekat sangat dengan penonton hari ini. Ini daripada Maimunah Muhammad Nur. Bestnya time cuci sekolah tahun 70-an. Wah, lagi lama. Mandi sungai pakai kain batik dijadikan pelampung. Ramai-ramai terjun sungai. Ini pengalaman daripada Maimunah. Ini daripada Mariani pula. Kenangan balik kampung zaman kecil dulu, nenek ajak pergi sungai tangkap udang sambil cari sayur hutan pucuk pakis dan sebagainya. Lepas tu boleh mandi sungai sekali, balik masak sedapnya, makan bila dah mandi sungai. Bila dah penat, makan benda yang kita masak, lepas tu kita tidur. Tapi pernah tak tangkap ikan guna apa bubu ni? Saya belum pernah lagi. Mungkin kita nak tanya kita nak tanya. Kita bersama Lala Story. Apa khabar? Aan, Atan dan juga Ariel. Okey, kita mulakan dengan Lala lah. Lala Story. Asalnya daripada Sabah. Betul. Okey, jadi Lala, mungkin Lala boleh kongsi
kongsikan. Kalau dulu-dulu masa kecil di Sabah, adakah permainan tradisional sama? Actually yang congkak tu sama, yang batu. Okey. Batu seremban. Sama. Okey. Tapi betul-betul guna batu sungai tu lah. Okey. Sakit tangan weh. Yang tim baling-baling betin tu pun ada. Tapi kalau macam dekat Sabah sendiri, apa yang mungkin permainan yang tak ada di sini? Kalau masa kita kecil. Pastilah yang ada getar tu pun ada juga. Sama je. Maksudnya sama yang je berbeza lah. Yang tak dimainkan hari ini ada tak? Ada tak? Permainan macam Cina lah. Macam apa? Sebab saya mix. Antaranya? Bapak saya Chinese. Okey. So yang tak ada dekat sini mahjong. Okey. Kalau macam cuba bawakan untuk Lala. Okey, kalau Atan. Atan betul lah? Okey. Kalau Atan mungkin ada pengalaman juga masa dulu. Atan asal mana? Asal Teluk Intan, Perak. Orang Perak. Okey, apa pengalaman? Kalau dulu mandi sungai selalu kan? Ada ke macam pergi dusun ke? Mandi lopak. Dia bukan another level. Another Apa thing. beza mandi lopak Kalau sungai dia besar lagi. Kalau lopak ni daripada sungai terus ke kelapa sawit. Bolehlah buat rasa-rasa sikit kan? Lepas tu mesti ada tangkap ikan lah. Kita ada selalu jugalah tangkap ikan lawan. Okey. Ikan lawan. Ikan lawan sekarang mahal lah kan? Okey. Free je. Free, betul. Free. Tak nak je pergi ni kan? Okey, dan kita nak tanya siapa? Ariel ke Aan dulu? Siapa yang nak jawab? Antara memori anda mungkin? Ada apa-apa memori dikongsikan? Okey, kalau saya dulu masa kecil kalau cuti sekolah, kami kawan-kawan selalu main guli. Main guli. Ya. Okey. Tapi kan selalu kalau kita cuti sekolah, kalau sekolah kita main petang-petang. Kalau cuti sekolah ni daripada pagi hilang. Aan macam tu ke? Betul juga. Sama lah juga. Saya pasti awak antara yang mak awak petang-petang cek mana dia tak balik balik kan? Balik dah basah kuyup dah. Kena kunci kat luar rumah. Kenangan. Baik. Dan Atan, muka awak menunjukkan yang awak tak sabar nak nyanyikan. Aril, minta maaf. Aril, nampak macam tak sabar nak mainkan sesuatu untuk kita, persembahan. Kita nak mainkan sebuah lagu lah. Masri Manis. Okey. Alright. Tenang sikit lah desa-desa ni. Ada nak kongsikan ke Aril? Permainan. Saya dulu permainan masa ataupun kenangan lah. Permainan ni dulu selalu kalau dengan budak-budak lelaki main tudung tin tu. Okey. Sikit Aril tu. Kalau dengan perempuan main 0 point lah. Okey. Ada. Lepas ni kita lawan ya. Aril, lepas ni kita lawan. Okey. Baik. Buat masa sekarang kita persembahkan Lala Story dengan lagu mereka Masri Manis. Silakan. Dengar taulan bernyanyi merdu.
kampung. Ataupun orang panggil nasi goreng pandai. Opposite dia. Okey. Kita ada IT. Ada IT mainkan. Penat panas. Diorang penerbit kita suka buli-buli. Ni kita bersama dengan Siti Nurliana Abdul Rahim dari kedai makan Dansah. Yang ni kuali pun dah panas, boleh masuk minyak. Okey. Nak slow sikit ke api tu? Okey, cukup lah Okey. Cukup. Okey. Ni yang pizza dah tumbuk ni. Okey. Oh, tengok tu. Halus Pizza daripada tadi, pizza tumbuk tu bau dia. Lacan dia sedap kan? Kuat betul bau dia. Okey. Ini yang kita nak cakap ni pasal nasi goreng kampung. Orang kata kalau cuti sekolah kan, kita masak tu yang simple-simple je. Dan kalau Yana sendiri, Yana kampung di mana? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Negeri. Baru balik semalam. Ya ke? Tapi kalau nasi goreng kampung ni, boleh masuklah. Belajar dari siapa? Dari nenek. Kita kan cuti sekolah kan, kita balik kampung. Lepas tu kita manfaatkanlah apa yang ada masa terluang tu kita belajar masak. Macam tu. Baguslah Nana ni. Tapi kan, Fiza, kadang-kadang setengah orang memang suka main-main permainan tradisional tu kan. Seorang lain orang pula suka masak. Macam Nana memang kalau cuti sekolah tu memang manfaatkan untuk belajar memasak ke? Bukan setakat masak lah, kita pun ada main jugalah. Kadang-kadang nakal tu kan. Kita mainlah mandi perigi. Mandi perigi guna timba. Awak lagi rare mandi perigi. Okey. Kalau kita cakap tentang nostalgia ni, macam yang cakap telah, yang duduk kat kampung ada beza pengalaman dia. Yang duduk dekat bandar mungkin berbeza sedikit kan pengalamannya kan. Tapi ini yang kita tak dapat lupakan bila bukan saja bermain, tapi kita dapat belajar kemahiran hidup bersama dengan nenek, makcik, sepupu dan sebagainya. Okey, kongsikan sikitlah tentang nostalgia belajar memasak ni. Betul ke ni? Betul lah tu. Okey je. Tapi tadi kan cili tu banyak juga Ya, itu nama cili apa orang kata? Cili burung. Cili padi burung. Kalau nak pedas kan orang kampung suka pedas kan. Tak jelah semua kan. Ni dah bau dia sedapnya. Okey, berapa lama belajar masak nasi goreng dengan nenek? Alamak, berapa lama? Kalau kita kan masak kejap-kejap je kan. Macam tu je kita orang kata kalau kat kampung ni kita apa yang ada kita campak je. Jadilah nasi goreng pandai. Kan? Okey, kita punya cili dah masak. Masukkan ni lah. Dah garing. Masukkan sayur dulu. Sayur. Masukkan sayur terus. Masukkan sayur. Masukkan sayur dulu. Ni kena laju-laju dah ni. Lain orang lain kan caranya kan. Ada orang garam dengan perasa. Jangan tak garam banyak sangat sebab baca banyak. Ya. Lagi sikit kakak. Okey. Minyak lagi tambah. Kena tambah minyak lagi sikit boleh? Ya boleh. Okey dah. Tabur-tabur gitu je. Nak kak? Okey. Lagi apa lagi antara menu lain yang sempat belajar dengan nenek? Nenek masih ada? Masih ada. Masih ada. Kalau nenek tengah tengok ni, tak sia-sia aku ajar cucu aku dulu. Apa lagi antara lainnya? Ni kita kan dulu kan orang makan yang simple-simple je. Kita ada lempeng kan kalau macam petang-petang tu nenek buatlah lempeng ke ubi ke ubi rebus ke kan. Sudi makan tadi tu. Yang ni. Kita nampak ada ikan kering. Kan kita nak simple-simple je kan. Bila dah main-main apa semua nenek panggil masuk. Macam tu. Nasi goreng ni paling seronok bila kita guna nasi yang tak habis malam tu kan. Nasi itu yang paling kita masak. Bau dia. Ni ada juga orang komen Fiza. Semalam baru buat. Main masak-masak dengan keluarga. Suka anak-anak. Siap buat pondok. Menggunakan dahan pokok kelapa main masak-masak. Tapi kalau yang kecil lagi tu main masak-masak lah. Kalau yang dah anak remaja sikit tu memang akan betul-betul masak lah. Betul. Lepas tu kan dah main masak-masak ni Yana. Seronok kalau macam mula-mula kita minta kentang mak satu. Lepas tu ambil nenek punya barang. Lepas tu dah main penat-penat kat luar. Balik makan. Ya, makan. Sugi, Ayu Sugi, Fatin, mari. Mima balik makan. Dah masak dah makan. Tapi kan waktu Yana dulu kan, kalau macam saudara tak balik kan, main dengan jiran-jiran kan. Dengan anak-anak jiran tu sekali makan kat rumah kita. Betul-betul. Tapi ada. Mungkin Nana boleh kongsikan apa kenangan yang tak dapat
dilupakan yang Nana waktu kecil-kecil dulu? Apa dia? Kenangan yang tak dapat dilupakan. Yang kenangan tak dapat dilupakan. Masa cuti sekolah. Kita kan ni kan degil-degil kan kita main-main je. Kat Perigilah, kat Longkang lah. Masa kecil-kecil lah sebelum pandai belajar masak kan. Lepas tu tahu-tahu makanan dah terhidang dah. Macam tu. Yang ini nak siap tapi saya nak rasa yang Siti masak. Ajak awak dia punya api baru terbuka balik ni. Kita basuh tangan. Makan dengan tangan. Makan tangan. Ya, makan tangan. Okey, Nana mungkin boleh kongsikan juga social media Nana yang ada. Okey, jangan lupa singgahlah masa cuti sekolah ni, singgah dekat kedai makan dan sah Jalan Kopi Jalan Meru. Macam-macam kita ada dari sarapan pagi sampai makanan tengah hari, lauk campur. Jangan lupa singgah. Ada alamat dan juga nombor telefon di Instagram yang tertera. Nasi goreng kampung ni ada jual tak? Adalah pagi-pagi. Ada. Sarapan pagi. Ya ke? Okey, dah siap dah boleh? Cantik dah Fiza. Okey. Letak kat saya sikit. Ni ada kelempeng kelapa sekali. Sambil-sambil kita nak makan ni kan. Kita nak berhenti berehat sekejap. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Oh, Fiza. Presentation A. Masih. Kakak nak. Okey. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hari ni saya dah penat lah main macam-macam. Saya main, korang makan lapar sangat main kena makan. Yang bawah tu tengah makan apa? Ikan masin dengan ubi. Dia suap ikan masin macam tu je. Awak takkan awak nak suap saya ikan masin? Kalau ini je yang kita ada. Awak ni nak baiklah. Awak ni tengok ikan masin tu. Ikan masin ni ada telur. Sedap ke? Ikan masin bertelur. Okey, sedap lah. Nasi goreng kampung tu. Ini A+++++. Saya dah habis pinggan. Okey. Cepat awak makan saya tak habis lagi. Menantu siapa tu? Okey, baik. Dan rasanya penonton pun mengimbau kembali pelbagai nostalgia sewaktu mereka kecil-kecil dulu. Dan terima kasih kerana anda berkongsi komen-komen anda. Betul, ramai yang daripada cakap tahun 1992, 1997, 80-an. Terima kasih banyak-banyak sebab hantar komen-komen anda bersama dengan kami. Dan minta maaf, tak dapat nak baca semuanya. Teruskan. Nak makan je ke? Tak apa, jemput cakap. Okey. Baik. Dan esok WH akan kembali dengan satu lagi topik hari Selasa yang saya kira ramai dalam kalangan anda akan membuatkan anda teruja, iaitu menu minum petang. Saya dengan Ya, betul. Lempeng ada ubi, lempeng. Ubi kayu. Lepas tu patutnya ada sambal tumis. Betul. Okey, untuk hari ini kami berempat untukkan diri terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi kepada anda semua. Dan kami tinggalkan anda sekali lagi dengan Lala Story dengan lagunya Hurra Hore. Mari kita bergembira